بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah kurniaannya dapat kita sama-sama berhimpun pada malam ini untuk membincangkan satu tajuk, iaitulah persiapan akhir zaman, mantapkan akidah kita. Yang mana saya ucapkan terima kasih kepada pihak masjid, Ustaz Roslan selaku pengurusi majlis pada hari ini, yang juga menjemput saya pada hari ini. Saya sebelum ni tak pernah terfikir nak datang ke masjid ni. Lalu perginya ke Formosa Resort masa kecil dulu dah. Jadi tak pernah tahu pun masjid ni. Alhamdulillah, dengan jemputan ini dapat saya hadir untuk berbincang, tidaklah nak mengajar tetapi nak membincangkan satu tajuk tentang persiapan akhir zaman untuk kita memantapkan akidah kita supaya kita ada persiapan. Dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala hadirkan kita, rezekikan kepada kita untuk datang majlis ini. Kita tengok rezeki kadang-kadang dalam bentuk harta. Ada orang dia buat kira nak bayar zakat akhir tahun. Dia kata pasal apa sil tahun ni kurang pada tahun lepas? Tak ada rezeki lah kot. Dia nampak rezeki tu adalah jumlah angka kekayaan, sil, keuntungan daripada perniagaan. Dia tak nampak rezeki lain. Sebenarnya rezeki itu luas. Maknanya kita datang solat berjemaah rezeki. Dalam ramai-ramai orang, Allah Ta'ala pilih kita datang solat jemaah. Dalam ramai-ramai orang datang solat jemaah, Allah Ta'ala pilih kita untuk berada di dalam majlis ini. Jadi betulkan niat dahulu. Bukan duduk ramai-ramai ni nak tunggu isyak sahaja sebab malas balik minyak mahal. Nanti nak kena isi minyak lebih sikit sebab dia ulang balik. So baik tunggu je isyak. Jangan begitu. So betulkan niat. Pertama nak tambahkan ilmu. Nabi SAW bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Nabi suruh kita jadi 4 perkara. Sama ada jadi orang yang mengajar, alim, ataupun menjadi orang yang belajar, atau jadi orang yang mendengar, atau jadi orang yang mencintai majlis-majlis ini. Nabi kata jangan jadi orang yang kelima, iaitulah orang kelima ni akan binasa hidupnya. Jadi betulkan niat dulu untuk kita menambahkan ilmu. Yang pertama. Yang kedua adalah menunggu waktu isyak. Tadi kata Ustaz tak boleh begitu. Tak bolehnya kita duduk sebab tak nak balik. Asalnya nak balik, tak nak dengar apa kuliah ni, tapi alang-alang tu dengarlah juga. Jadi tak baik juga begitu. Jadi kita betulkan niat satu lagi, kita duduk ni tunggu waktu isyak. Kerana hadis Nabi SAW sebut, orang yang menunggu waktu solat, selepas dia solat, dia tunggu waktu solat, maka sepanjang itu dia mendapat pahala orang sedang solat. Walaupun sedang menunggu je, tapi dapat pahala orang yang sedang solat. Maka itu yang kedua, kena betulkan niat. Dan yang ketiga, kita dengar baik-baik supaya kita dapat mengubah diri kita, memperelok akidah kita, memperelok prinsip hidup kita, supaya kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang dipelihara olehnya. Itu yang 3 perkara. Kerana apa? Kalau kita sebut sekarang akhir zaman, tak ada orang boleh nafi. Memang kita kata kemuncak akhir zaman, iaitu Dajjal keluar. Kalau Dajjal dah keluar tu,
tak payah cerita benda lain lah, memang akhir zaman. Itu kemuncak. Kalau kita tengok dalam graf nak buat drama ke, novel ke, kemuncak ni dah pada peringkat atas dah. Dia bila kemuncak, dia tak habis terus. Dia kena turun, barulah dia ada ending dia. So kita ni dah masuk fasa akhir zaman. Cuma sedang mendaki ke kemuncak. Kalau drama dia panggil konflik. Duk tengok cerita, tiba-tiba ada konflik. Habis konflik tu akan habislah cerita. Tapi adakah start cerita terus konflik? Taklah. Mana kena ada perjalanan cerita dia. So kita ni sedang berjalan. Perjalanan cerita kita ni sedang naik ke arah konflik. Konflik terbesarnya adalah Dajjal. Jadi kita ni duduk di akhir zaman. Ada suatu hadis, kalau sahihlah hadis ni, maka kita boleh jadikan panduan. Iaitu Nabi SAW mengisyaratkan umat baginda ni akan melalui beberapa fasa. Fasa nubuwah, iaitu Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Dan hiduplah Nabi bersama dengan para sahabat. Itu fasa nubuwah. Kemudian fasa pemerintah yang mengikuti cara nubuwah. Nabi dah wafat, tak ada dah Nabi, tak ada dah Rasul, tetapi pemerintah masih mengikut cara nubuwah. Iaitulah khulafa ar-rasyidin. 4 khulafa, 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah fasa di mana umat Islam duduk di bawah pemerintahan kerajaan Islam secara monarki, secara pewarisan. Ayah memerintah bagi pada anak, anak bagi pada cucu, cucu bagi. Hanya keturunannya sahaja yang memerintah kerajaan Islam. Kita tengok ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Utsmaniyah. Yang ni yang besar. Ada banyak lagi dinasti-dinasti yang kecil. Jadi semua ni dah habis. Semua dinasti ini dah habis. Maka kita bukan berada pada fasa yang ketiga, tetapi kita berada pada fasa yang keempat. Iaitulah pada fasa fitnah. Pada fasa fitnah. Dan fasa yang kelima adalah fasa kembali pemerintahan nubuwah. Pemerintahan mengikut cara Nabi. Seperti khulafa ar-rasyidin. Kenapa saya kata seperti khulafa? Sebab pada fasa kelima ini bukan dilantik Rasul baru. Tetapi pemerintah ketika itu memerintah mengikut cara keadilan dan prinsip-prinsip kerasulan. Mereka tidak akan khianat. Mereka tidak ada kepentingan diri sendiri. Mereka tidak ada keperluan kepada dunia. Mereka nak maslahah untuk awam sahaja. Ini yang kelima. So kita nak tanya, dalam 5 fasa ini, di manakah Dajjal muncul? Fasa fitnah. Yang keempat ni, Dajjal muncul pada fasa yang keempat, fasa fitnah. Baik. Sekarang nak tanya, kita duduk di fasa mana? Nubuwah? Tidak. Pemerintahan mengikut nubuwah? Tidak. Dinasti-dinasti Islam? Tidak. Dinasti terakhir namanya Turki Utsmaniyah. Pada tahun 2024, cukup 100 tahun dinasti Turki Utsmaniyah jatuh. 2024. Bila tu? Hari ni, baru mula masuk ni. 2024 cukup 100 tahun dinasti Turki Utsmaniyah hancur lebur. Tanah jajahannya besar. Tetapi bila dia jatuh, habis tanah jajahannya, orang lain tolong agih. Orang lain tolong bagi harta pusaka, tinggal kecil je negara dia. Yang anehnya, negara yang bekas jajahan dia lagi besar daripada negara dia sekarang.
Itu kerajaan Turki Uthmaniyah 100 tahun dah binasa. So kita berada pada fasa yang keempat. Bukan fasa kepimpinan nubuah. Imam Mahdi belum ada. Ajar hati-hati kalau ada orang, ada kumpulan kata Imam Mahdi dah ada. Mana? Mari ikut aku, jumpa. Jumpa, hitam legam. Tak hina hitam legam ni, tapi tak ada ciri-ciri seperti Nabi bagi tahu. Jumpa, rambut kerinting. Tak hina rambut kerinting, tapi bukan ciri-ciri Imam Mahdi. Jumpa, tak boleh cakap Arab. Tak hina, tapi Imam Mahdi boleh cakap Arab. Jadi maknanya, orang yang mengaku Imam Mahdi ni, kebanyakannya ajaran sesat. So, Imam Mahdi belum ada. Kalau ada, dia dah lahir. Kalau ada, dia dah lahir. Tapi tak ada siapa tahu, dan dia pun tak tahu. Ini Imam Mahdi. Imam Mahdi dia tak tahu. Dia tu Imam Mahdi. Sehinggalah pada musim orang pergi ke Mekah, kemudian bila ada satu kejadian, maka umat Islam dan ulama-ulama ketika itu mengangkat bai'ah kepada Imam Mahdi di depan Kaabah. Situ baru Imam Mahdi diisytiharkan. Kalau kita kata pemimpin kita Imam Mahdi, jom kita bawa ramai-ramai pergi ke Mekah, nak pergi bai'ah sana, itu ajaran sesat. Maknanya apa? Kita tahu rupanya ada bentuk-bentuk ajaran sesat yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Dan berapa banyak ada sebenarnya, bukan negara Malaysia sahaja yang ada orang-orang yang mengaku Imam Mahdi. India ada, di Pakistan ada, di negara-negara Arab ada, macam-macam. Maka sebab itulah kita kena hati-hati dengan orang-orang yang suka mendakwa-dakwa. Jadi kita ni berada pada fasa keempat dalam kehidupan sebagai umat Nabi SAW. Kerana kita ni umat Nabi, maka kita ni berada pada fasa yang keempat. So banyak fitnah pada zaman ni. Kalau zaman nubuwah, Nabi Muhammad ada. Zaman Khulafa' Rashidin, sahabat-sahabat masih ada. Zaman dinasti-dinasti, ulama-ulama besar masih ada. Zaman pemerintahan mengikut nubuwah pada fasa yang kelima, Imam Mahdi ada, Nabi Isa ada. Ulama-ulama Islam yang saleh, yang wara' ada. Tapi kita berada pada fasa yang keempat, yang mana fasa inilah hadis-hadis Nabi sebut itu akan berlaku. Apa contohnya? Kita tengok antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min 'ibad, walakin yaqbidu al-'ilma biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghapus ilmu pengetahuan dengan cara ditarik daripada ilmu yang ada di dalam dada hamba-hambanya. Bukan kata kita duk ada ilmu ni Allah tarik semua, jadi bodoh balik dah. Ulama-ulama yang alim yang hebat tu Allah tarik semua ilmu daripada dadanya. Bukan begitu. Dalam hadis ni Nabi kata ilmu itu akan ditarik, tetapi cara tariknya bukan ditarik daripada dada-dada ulama, tetapi dengan cara dimatikan para ulama. Ulama seorang demi seorang mati. Kalau kita sebut atlet, kalau kita sebut pemimpin, kalau kita sebut apa-apa yang lain, kita guna satu pepatah Melayu kata, patah tumbuh, hilang berganti. Tetapi para ulama, patahnya tumbuh, tapi tidak berganti. Boleh berlaku ada ulama baru. Memang ada. So kita kata ulama, ada tak sekarang? Ada. Tapi sama tak dengan ulama dulu? Tak sama.
Ulama dahulu 50 cabang ilmu agama dan alat-alat ilmu semua mereka kuasai. 50 cabang ilmu. Sekarang ada tak ulama yang menguasai 50 cabang ilmu? Ada tak seorang? Kalau seorang kat tangan tu kita boleh call ambulans suruh ambil dia. Mungkin otak dia dah tak segar lah tu. Tak ada zaman sekarang orang yang kuasai 50 bidang. Sebab itu kita kata kalau sekarang ada tak ulama? Ada. Tetapi ulama zaman sekarang pada pengkhususan dalam bidang masing-masing. Ada yang bidang bahasa Arab, ada yang bidang Al-Quran, ada yang bidang hadis, ada yang bidang fiqh dan sebagainya. Dia tidak ada yang menguasai seluruhnya di dalam satu bidang. Kalau kita tengok seperti Imam Suyuti, dia ada kitab, banyak jenis kitab, hadis, tafsir, fiqh dan sebagainya. Orang kumpul jadikan ensiklopedia, tebal, letak atas meja ni tak cukup. Imam Suyuti, kerana pelbagai cabang ilmu dia kuasai. Dia belajar ni, belajar satu. Boleh mengajar, lain pula ilmu dia. Boleh menulis, lain pula ilmu dia. Kemudian boleh mendatangkan solusi-solusi baru. Itu ilmu lain. Ada banyak, bila dia mengajar, dia dapati ada permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan. Maka dia kena buat satu kaedah, satu teori, satu solusi untuk menyelesaikan apa-apa kaedah. Itu tahap ilmu yang berbeza. Jadi kalau 50 cabang ilmu, 50 ni dia mah. Ada tak zaman sekarang? Tak. Dah kalau begitu ulama dah meninggal, yang ganti Imam Suyuti ada tak? Yang ganti Imam Abu Hasan Asy'ari ada tak? Yang ganti Imam Syafi'i? Maka sebab itulah dicabut ilmu itu sedikit demi sedikit. Tambah-tambahan orang zaman sekarang dah tak nak belajar. Buat majlis ilmu tak pergi. Suruh datang fardu ain dia kata untuk budak-budak. Ini yang timbul pada masalah yang kita hadapi di fasa fitnah ini. Allah Ta'ala tarik ilmu dengan matikan para ulama. Ketika itu, orang ramai melantik ketua-ketua mereka daripada kalangan orang jahil. Dan apabila mereka ditanya, mereka memberi fatwa dengan sewenang-wenangnya tanpa berpandukan ilmu pengetahuan. Mereka ini sesat lagi menyesatkan. Di akhir zaman, ulama dah tak ada. Seorang ni seorang ni. Ada tak seorang dua ulama? Boleh jadi ada. Boleh jadi ada. Seorang dua ulama tu boleh jadi ada. Tapi adakah ulama-ulama ini diikuti? Adakah para ulama ini diikuti? Tidak diikuti. Kerana pada zaman ini disebut di dalam hadis Nabi yang lain, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan dusta. Kata-kata pendusta dibenarkan dan didustakan percakapan orang yang benar. Diberikan amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Ruwaibidah. Maka sahabat Nabi tanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ianya adalah orang-orang bodoh lagi fasik berbicara tentang perkara umum. Yatakallamu fi amri ammah. Orang tak pandai pun, tapi sebab follower dia 2 juta. Orang tak cerdik pun, bukan dalam bidang dia pun, tapi sebab dia ramai pengikut, ramai banyak pengaruhnya. Kalau dia kata ini ni dibuat daripada batu angkasa, sesiapa yang ambil ni
maka anaknya akan dilindungi sampai kiamat. Saya kata ni harga dia RM50, tuan-tuan takkan beli. Saya kata RM50, tuan-tuan takkan beli. Tapi kalau orang-orang seperti ini, dia sebut benda ni, benda yang sama seperti saya sebut, tetapi dia kata harga dia RM200, berebut orang nak beli. Ni akhir zaman. Ada tak berlaku begitu? Ada tak dunia di media sosial tu? Ada. Mufti keluarkan pandangan, tak bolehlah hadir konsert ni. Mufti keluar pandangan. Orang marah tak mufti? Orang marah. Orang petikai tak mufti? Orang petikai. Ada tak orang kata konsert ni boleh memajukan ekonomi negara, maka tak patut dilarang? Ada tak? Ada. Lepas tu fatwa pandangan mufti nak letak mana? Dibakar sampah. Ini masalah zaman kita sekarang. Baru-baru ni, dulu, beberapa tahun lepas, ada seorang artis Korea. Dia bunuh diri. Bunuh diri. Lelaki. Bunuh diri dalam bilik. Habislah peminat setia dia menangis, sedih apa semua. Pergi buat di bandar, tengah-tengah bandar KL tu, pegang lilin. Letak lilin, pegang lilin, duduk senyap. Selama beberapa jam duduk senyap. Mufti tegur, itu perbuatan niyahah. Perbuatan meratapi si mati. Walaupun tak menangis, tetapi perbuatan itu meratapi si mati. Ianya adalah perbuatan yang dilaknat di dalam agama. Mufti tegur. Orang terima tak mufti kata? Dan orang kritik mufti lagi. Jumud. Orang kata mufti ni tak pandai tengok keadaan semasa. Kawan tu bunuh diri bukan kena bunuh. Tapi sebab tersebar berita sedih dia, pakat pegang lilin semua. Ini zaman kita sekarang. Itu baru hal-hal fiqh. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum haram, makruh dan sebagainya. Tetapi di akhir zaman ni ada banyak orang bercakap pasal akidah. Pasal akidah banyak bercakap. Dia cakap pasal akidah. Nampak macam cerdik. Tetapi sebenarnya mereka menipu. Mereka guna Al-Quran dan hadis, tapi mereka memasukkan maksud daripada Al-Quran dan hadis. Dulu kalau kita dengar apa ajaran sesat yang masyhur dululah. Yang masyhur dulu. Di besuk tu. Ayah Pin. Mati dah Ayah Pin. Mati dah. Ajarannya ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Siapa duk jadi ketua, pemimpin pada ajaran dia? Isteri dia pula. Kalau isteri dia mati, tak tahu siapa lagi nak waris. Sekarang isteri dia nampak Ayah Pin. Pengikut lain tak nampak, isteri dia nampak. Ada lagi orang ikut? Ada. Ini akidah. Akidah. Siapa yang ikut ajaran-ajaran sesat, ada dua hukum. Dia boleh jadi either one. Salah satu. Sama ada dia dihukum sebagai fasik, sesat, mubtadi'. Maka orang begini Islam lagi, tetapi akidahnya dah jauh menyimpang. Yang kita takut tu yang kedua, iaitu akidahnya telah capai tahap kafir. Apabila akidah dah capai tahap kafir, IC masih lagi Islam, tetapi akidahnya dah di luar daripada Islam, maka dia akan dimasukkan dalam api neraka kekal selama-lamanya. Banyak dah ajaran sesat? Banyak. JAKIM pernah keluar satu kenyataan ada 154 ajaran sesat daripada 1970 hingga sekarang. 154. Entah tak ada kot satu yang kita ikut. Na'udzubillah min zalik. Macam mana kita nak tahu kita tak ikut ajaran tersebut? Kita kena pegang dengan akidah yang sebenar. Akidah Nabi,
para sahabat, ulama-ulama yang mana diajarkan daripada dulu hingga sekarang. Jangan kita kata, tak payah pakai ilmu akidah, tak penting pun, tak boleh. Ilmu akidah ni, nak jaga akidah kita daripada kita lahir, balik, dewasa sampai mati. Kalau mana-mana kita terlanggar sempadan akidah, maka kita terkeluar pada Islam dan kita tak tahu dan kita tak taubat. Risau masuk api neraka dan kekal di dalam. Sebab itu kita tengok di dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, sayati 'alan nas zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman la yabqa min Islam illa ismu. Akan datang pada manusia satu masa yang mana tidak tinggal daripada Islam kecuali yang tinggal hanya namanya sahaja. Tengok, 154 ajaran sesat dekat mana? Bukan Mongolia, bukan Jepun, Malaysia, 154 ajaran sesat. Boleh jadi dia rasa dia Islam tapi dia dah keluar daripada ajaran Islam. Maka dah keluar pada ajaran Islam, nama masih Islam tapi dah keluar daripada akidah Islam. Ini zaman ni. Zaman dahulu tidak ada macam. Zaman dahulu orang tu Islam dan dia tahu dia Islam, dia takkan keluar daripada pegangan Islam. Zaman sekarang masih rasa Islam, rupanya dah jauh menyimpang daripada ajaran sebenar. Dan zaman itu juga tidak tinggal daripada Al-Quran kecuali tinggal tulisannya sahaja. Al-Quran orang dah tak amal, tak baca, tak faham, yang ada tulisan. Ni akhir zaman dah. Kemuncak akhir zaman, Al-Quran tinggal mushaf, tulisan pun dah hilang. Tak sampai lagi lah, setakat ni kita buka ada lagi. Pernah jadi pada tahun 2000 berapa tu, viral. Dia buka Al-Quran, tak ada. Kosong. Oh, menangislah dia kata akhir zaman. Bila call penerbit kata salah cetak. Alhamdulillah. Salah cetak. Kalau betul-betul habis hilang, tak ada apa. Tak ada. Al-Quran dah tak ada. Orang cari Al-Quran dah tak ada. Bayangkan, kita ni, pernahkah kita bangun pagi dan kita perhatikan matahari itu terbit daripada mana? Bangun, kita pun tengok matahari. Okey, bagus. Terbit di timur lagi. Esok bangun tengok, terbit di timur lagi. Ada kita buat gitu? Ada. Dah kalau akhir zaman nanti matahari terbit daripada barat, bangun-bangun terbit daripada barat matahari. Kemudian, kita tak pernah tengok, kita tak pernah perhati tau. Dengan tak pernah taubat, tak baca Al-Quran, tak solat dan sebagainya, keluar berita. Hari ni matahari terbit daripada tempat terbenam. Maka berlumbalah manusia datang masjid nak solat, buka Al-Quran apa semua, buka Al-Quran kosong. Itu pada kemuncak akhir zaman. Pada zaman sekarang ni, Al-Quran tak tinggal apa, melainkan resamnya sahaja. Tengok Al-Quran di rumah. Saya pun takut. Kat rumah saya banyak sangat Al-Quran. Pergi majlis tu, perasmian orang bagi Al-Quran. Pergi majlis ni, perasmian orang bagi Quran. Jadi banyak Al-Quran. Kalau nak boleh pergi rumah, ambil. Dekat masjid kita, berapa banyak Al-Quran yang dah berdebu. Orang tak ambil baca sekarang. Itu zaman sekarang. Kemudian, masjid-masjid mereka indah, tetapi ia kosong daripada hidayah. Zaman ni, indah masjid, cantik, tapi kosong. Aktiviti keagamaan tak ada, zikir tak ada, baca Al-Quran, majlis ilmu, semua tak ada. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah naungan langit. Daripada mereka lah keluarnya fitnah, dan kepada mereka lah fitnah itu akan kembali. Ini akhir zaman. Ulama menjadi sejahat-jahat manusia. Ulama yang fatwa boleh perkara yang tak boleh. Ulama yang fatwa membenarkan kezaliman pemerintah. Ulama yang fatwakan supaya boleh dizalimi para rakyat.
maka itu fitnah yang timbul pada akhir zaman. Dah berlaku sikit demi sikit pada kita. So, banyak sebenarnya perkara-perkara yang menjadi fitnah akhir zaman ni banyak. Saya tak risau perkara-perkara fiqh. Orang tak solat, orang tak puasa, tak risau lagi. Walaupun itu dosa besar. Tinggal solat, tinggal puasa. Tapi kalau dia mati, boleh jadi kalau Allah rezekikan dia dapat syafaat Nabi. Kalau dia direzekikan. Kalau dia tak dapat syafaat Nabi pun, dia masuk dalam neraka, dia azab juta tahun pun, last sekali dia akan keluar daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga. Masalahnya akhir zaman ini bukan itu sahaja fitnahnya. Fitnahnya adalah akidah. Fitnahnya akidah. Kita pernah dengar ada hadis Nabi kata, "Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Akan berpecah umat aku sebanyak 73 golongan. 73 aliran pemikiran sesat yang Nabi sebut. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Daripada 73 umat Nabi itu, semua masuk neraka kecuali satu. 72 pecahan semua masuk neraka kecuali satu. Habis itu, kita nak 72 ke nak yang satu? Nak yang satu. So kita kenal tak yang satu? Yang satu tu dah akidah ahli sunnah wal jamaah al-asyairah dan Maturidiyah. Saya dengki dengan rakyat Melaka. Pada tahun 2021 diluluskan di DUN Kerajaan Negeri Melaka menambah baik ataupun menambah takrifan pegangan ahli sunnah wal jamaah, iaitulah al-asyairah dan Maturidiyah. Sebahagian negeri tak ada lagi takrifan. Pegangan ahli sunnah wal jamaah itu apa? Mestilah asyairah, Maturidiyah. Dan pegangan asyairah Maturidiyah ini adalah pegangan yang dipegang oleh ulama 1000 tahun lebih. Pegangan yang terjamin benar, terjamin selamat, terjamin akidah yang sama seperti mana akidah Nabi SAW. Kalau kita terkeluar daripada akidah ini, maka boleh jadi kita akan masuk mana-mana daripada 72 ajaran sesat. Itu kalau 72 ajaran sesat. Tadi kita tengok Jakin keluarkan kenyataan, ajaran sesat ada berapa? 154. Macam mana Nabi kata 73, Jakin kata 154. Kita akan sambung penjelasan ni selepas azan. Azan dulu ke macam mana? Azan dulu ke macam mana? Azan dulu. Kita azan dahulu, kita sambung nanti insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita tengok pada tahun 2021, 23 September, Dewan Undangan Negeri Melaka hari ini meluluskan sebulat suara usul melakukan satu pindaan ke atas Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka 2002 untuk memperkukuhkan maksud tafsiran Ahli Sunnah wal Jamaah bagi menjadi pegangan umat Islam di negeri ini. Di dalam kenyataan ini menyebutkan bahawa pindaan kepada seksyen berkenaan akan mengikat semua orang Islam yang berada di Malaysia, di Melaka, untuk berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Isu akidah kembali menjadi perbahasan berikutan pelbagai doktrin baru dan lama ditimbulkan semula sejelas bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sekaligus mencabar fatwa yang sudah diwartakan. Saya pernah terlibat dengan satu negeri untuk memfatwakan satu aliran ajaran sesat. Kita buat satu paperwork untuk menyebut tentang kesesatan dia. Kemudian dibawa ke dalam majlis mesyuarat panel AJK Fatwa. Maka AJK Fatwa sebulat suara setuju dengan pembentangan ini. Kemudian barulah diputuskan sirah fatwa. Selepas diputuskan sirah fatwa, fatwa itu perlu diangkat untuk diwartakan. Ini mana-mana aliran ajaran sesat, apabila keluar fatwa perlu diwartakan supaya ada kuasa undang-undang. Pasalnya orang ajaran sesat ni di Malaysia agak kurang perundangan yang ada untuk kita menangani ajaran sesat. Agak kurang.
Lepas tu kita kata ayah pin. Berapa lama dia kena mencari? Haji Kahak dah taubat bebas ya. Jadi mereka ni mudah terlepas. Maka sebab itulah perlu ada takrifan yang benar tentang ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia tak pegang dengan Asy'ariyah, tidak pegang dengan Maturidiyah, maka dia aliran mana? Di Melaka dah ikat pegangan akidah itu mestilah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa dia Ustaz Asy'ariyah Maturidiyah? Pengajian sifat 20 tu lah. So bayangkan, kita pernah dengar tak orang kritik sifat 20? Ada tak orang kata sifat 20 tu daripada falsafah Yunani? Ada tak orang kata sifat 20 tu adalah ajaran yang bid'ah? Ada. Habis itu, macam mana ada orang boleh mengkritik satu pegangan yang diisytiharkan sebagai pegangan ahli sunnah wal jamaah? Tengok, dalam kenyataannya lagi, antara isu akidah dikesan di Melaka. Dekat Melaka ni, isu akidah yang telah dikesan adalah seperti Syiah. Syiah. Bukan tak ada, ada. Sama ada dalam Qaryah, dalam NGO, dalam pertubuhan kebajikan, di dalam parti-parti, di dalam pertubuhan kerajaan, perbadanan kerajaan dan sebagainya, ada. Syiah memang ada. Maka kita kena tahu, kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak akan terima Syiah. Apa dia lagi ajaran yang dia telah ada di Melaka? Ini dalam kenyataan amalan khurafat di Pulau Besar. Ajaran Panji Langit, Hizbut Tahrir Malaysia, As-Salama, Milah Abraham. Milah Abraham ni ajaran yang sedang meningkat, maju sekarang. Dia ada perkampungan dia ada komunitinya yang sendiri. Di Sabah tu dia ada ambil satu hutan, dia buat perkampungan dia sahaja. Milah Abraham. Ada. Dalam Melaka pun ada wakil-wakil dia. Syahadah, zikir nafas oleh pertubuhan Rahmatan lil Alamin, Perrahmat, Ismail Kasim. Dah mati dah. Bila orang fatwa dia sesat, dia habis sumpah seranah, habis mufti. Habis mufti sesat. Kita tengok ajaran sesat macam tu. Bila dia difatwakan sesat, habis mufti sesat, dia akan sumpah seranah. Banyaknya begitu. Itu pun pelik. Macam mana dia boleh jadi pengasas kepada satu ajaran, sedangkan agama itu mendidik akhlak, mendidik kerohanian, tapi orang yang memegang autoriti di dalam ajaran-ajaran ini sumpah seranah, mulut tak jaga, akhlak tak ada. Itu ajaran tak menunjukkan bukan ajaran yang sebenar, tetapi ajaran itu ajaran yang sesat, serta aktiviti perbomohan yang meragukan. Aliran pemikiran semasa juga mencabar dan menirukan pegangan umat Islam pada masa kini, seperti pemikiran liberalisme. Liberal. Agama kena sesuai dengan pemikiran mereka. Kehendak-kehendak mereka mesti ada sokongan daripada Al-Quran dan Hadis, walaupun tak sesuai, tapi kena adjust, kena renovate Al-Quran, Hadis, kena betulkan supaya selari dengan pemikiran mereka. Pluralisme, menganggap semua agama tu betul. Islam ke, Buddha ke, apa ke, semua betul. Kita tak boleh begitu. Kemudian anti hadis, orang yang hanya nak Al-Quran sahaja. Pernah dengar kumpulan Quraniyun? Quraniyun, begitu kata bagus ni, pasalnya dia golongan Quran. Masalahnya Quraniyun ni ajaran sesat. Pelik Ustaz. Orang pegang Al-Quran sesat macam mana? Quraniyun ni kumpulan yang pegang Al-Quran sahaja dan dia tolak semua hadis. Dia tak pakai hadis. Orang kata pasal apa isteri tak pakai tudung? Pasalnya Al-Quran tak sebut pakai tudung. Aku tak payah pakai tudung.
Orang tanya pasal apa tak solat. Dia kata Al-Quran tak ada sebut Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Al-Quran suruh solat. Solat tu doa. Maka doa saja. Ini golongan Qur'ani. Golongan Qur'ani ni sekarang kita faham sebagai gelaran anti hadis. Kalau di negara-negara Arab, mereka digelar sebagai Qur'ani. Nampak cantik, tapi sebenarnya anti hadis. Ada satu lagi pemikiran, dia Al-Quran dan hadis sahaja. Pegang Al-Quran dan hadis sahaja. Ulama, ijma', qiyas, semua buang. Tafsiran, penjelasan para ulama semua buang. Habis tu nak faham Al-Quran hadis macam mana? Faham ikut cara saya faham. Ulama dulu tak boleh pakai. Ini orang-orang yang nak pegang Al-Quran dan hadis mata. Golongan mana tu? Golongan yang dikenali sebagai Salafiyah Wahabiyah. Ada tak sekarang? Ada. Habis amalan umat Islam dituduh sebagai syirik. Tuan-tuan tak baca je kitab Arab, tuan-tuan tak tahu. Ada fatwa mereka mengatakan sesiapa yang musafir untuk pergi ke Madinah nak ziarah makam Nabi, maka dia telah syirik pada Allah Ta'ala. Kita fikir macam mana boleh jadi syirik. Tapi mereka boleh fatwa syirik hanya kerana nak ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyambut Maulidur Rasul, mereka kata syirik. Pasalnya perayaan dalam agama ni dua sahaja. Bila kita tambah perayaan menyambut Maulidur Rasul, seolah-olah kita mengagungkan Rasul, mendewa-dewakan Rasul, maka itu perbuatan syirik. Ada pernah dengar? Ada. Tak pernah dengar lah Ustaz? Ya, tak sampai tahap tu lagi. Dia hanya kata sambutan Maulidur Rasul ni bid'ah, satu. Dia akan kata sambutan Maulidur Rasul ni adalah dibuat oleh Syiah, dua. Dia akan kata sambutan Maulidur Rasul ni tak perlu dilakukan kerana tak tahu bila tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam. Masih peringkat awal. Dia tak sampai tahap syirik. Sebahagian dah sampai tahap mensyirikkan orang yang hadir Maulidur Rasul. Dan ini disebut, dalam kenyataan ini disebut, yang membimbangkan juga katanya adalah gerakan Wahabi dan Salafi yang ekstremis, yang sering membid'ah serta mengkafirkan amalan khilafiyah yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat Islam di Malaysia dan di Melaka dan Malaysia khususnya, seperti wirid, tahlil, zikir serta sambutan Maulidur Rasul sebagai amalan sesat menurut mereka. Disebut mana tempat sebut ni? Ketika meluluskan apa? Usul pindaan enactment pada memperkukuhkan maksud tafsiran ahli sunnah wal jamaah. Bukan saya yang sebut, dalam DUN sebut. Kenapa sampai dalam DUN? Kerana benda ni penting. Jadi pada akhir zaman kita dah sebut ulama dah meninggal, ilmu dah kurang, kejahilan merebak serta merata seluruh dunia. Fitnah tersebar. Fitnah ni tuan-tuan kena faham. Fitnah ni bukan dia cakap apa yang kita tak buat. Itu bukan fitnah di sini. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah kerosakan yang berlaku di dalam agama, masyarakat, negara yang berkaitan dengan akidah contohnya. So kalau orang tu telah dikafirkan, telah disyirikkan, telah dibid'ahkan, menimbulkan ketidakharmonian di dalam masyarakat. So dia timbul fitnah. Itu fitnah. Ada orang jumpa saya kata, Ustaz, mak saya meninggal. Okey. Boleh tak saya nak keluar duit saya ni nak buat kenduri lah, kenduri arwah. Kenduri arwah tu nak buat macam mana? Dia kata saya nak panggil jiran-jiran, ahli keluarga, kawan-kawan mak datang rumah.
Kita baca Yasin. Lepas baca Yasin tu saya nak sedialah makanan. Nak sedekah bagi pihak mak saya. Pahalanya saya niat pada mak saya lah. Kata boleh, tak ada masalah. Masalahnya ustaz, adik saya dia marah saya. Dia kata kalau buat begitu aku tak nak datang. Dan aku takkan jumpa dengan kau sampai mati. Adik saya kata macam tu. Kata salah sangat ke saya nak buat? Saya rasa benda ni orang duk buat je. Kata tak salah, cuma adik awak tu dah jadi Wahabi. Merosakkan hubungan keluarga. Ada suatu aliran sesat yang baru difatwakan 2023 November. Saya masa tu di Mesir keluar fatwa yang diwartakan di Terengganu. Namanya ajaran Mohib Khawli. Mohib Khawli. Kalau tuan-tuan cari mungkin tuan-tuan kenal dan mungkin pernah datang ceramah Melaka, benar? Dia pernah masuk TV, dia pernah ceramah atas pentas-pentas besar. Dia pernah ceramah di merata tempat lah. Dulu okey lah. Dulu Maulidur Rasul pergi, qasidah okey. Sekarang qasidah pun dah jadi syirik. Maulidur Rasul pun dah tak boleh. Habis benda semua petikai. Maka kerajaan negeri Islam, negeri Terengganu telah mengeluarkan fatwa yang diwartakan ajaran Mohib Khawli sesat lagi menyesatkan. Pasal apa sesat lagi menyesatkan? Kerana ajaran ini banyak mengkafirkan orang Islam dan menyesatkan para ulama. Mohib Khawli di dalam satu video dia telah sebut bahawa para sahabat dahulu kalau ibu bapa mereka tak nak ikut Nabi, tak nak pegang dengan Al-Quran, tinggalkan Nabi, tinggalkan ibu bapa, ikut dengan Nabi. Maka dia nak suruh mana-mana orang pengikut-pengikut dia ni, kalau ada ahli keluarga tak setuju dengan ajaran dia, maka tinggalkan ahli keluarga, tetap dengan ajaran dia. Memperalatkan kisah sahabat Nabi yang dipasukan detail dan hikmahnya, kemudian dia suruh orang tinggalkan ahli keluarga kerana nak ikut ajaran. Orang tanya, kita dekat Malaysia ni banyaknya orang Syairah. So macam mana kita nak solat Jumaat? Maka dia kata, kalau solat jemaah tak payah pergi. Solat jemaah subuh, maghrib, isyak tak payah pergi. Tapi kalau solat Jumaat dah terpaksa solat. Tapi selepas habis solat ulang balik solat tersebut. Maknanya yang jadi imam tu dah kafir dah, kena ulang balik. Dan dia tak segan silu mengkafirkan sebahagian ulama-ulama Islam. Antara yang dia dah kafirkan Imam Abu Hanifah. Yang dia sesatkan banyak lagi. Imam Baihaqi, Imam Bakilani dan sebagainya. Mereka dia dah sesatkan hampir ulama. Ini ciri-ciri ajaran sesat. So kadang-kadang orang tanya saya, macam mana Ustaz nak tahu ajaran itu sesat tak sesat? Saya kata ajaran yang kita dah belajar daripada tadikah hingga sekarang, itu dah betul. Tapi kalau ada orang bawa ajaran baru, yang kita kena ubah praktik agama kita, kepercayaan kita, itu makna ajaran sesat. Itu makna ajaran sesat. Apa dia? Kita kena ubah kepercayaan kita pada Allah Ta'ala. Dulu duk mengaji sifat 20, rupanya sifat 20 ni sesat. Dulu kita imani ada 25 Rasul yang wajib diimani, sekarang 23 sahaja. Pasalnya Nabi Adam dan Nabi Idris bukan Rasul. Kemudian banyak benda lagi diubah, ubah sehingga kita pun pelik. Banyak sangat ajaran nenek moyang kita salah. Dia kata begitu. Dia kata kita ni, nenek moyang kita ni banyak buat salah. Kita jangan duk ikut. Pasalnya ajaran-ajaran itu banyaknya syirik, khurafat, bid'ah dan sebagainya. Maka kita betulkan. Ilmu ni tak ramai orang tahu.
Tapi kita tahu kita kena ubah. Kita sedap dengar. Rupanya orang dulu tak tahu ilmu ni. Kita je baru tahu ni. Tu ajaran sesat. Tu ajaran sesat. Bila kata orang dulu tak tahu, orang dulu jahil, ulama dulu tak tahu, kita je tahu, itu ajaran sesat. Kena hati-hati. Jadi inilah ajaran-ajaran yang ada pada akhir zaman. Akan datang banyak lagi. Disebut dalam hadis Nabi ada 30 dajjal kecil. 30 dajjal kecil sebelum munculnya dajjal yang besar. Dan ketika dajjal itu buat world tour, pusing satu dunia, masa tu umat Islam diuji akidahnya. Dan masa tu dia tak boleh jadi macam Sumayyah, tak boleh. Akidah masa tu dia tak boleh jadi macam Sumayyah. Sumayyah ketika Nabi lihat Sumayyah diseksa, Nabi membenarkan umat sahabat-sahabat yang diseksa ini untuk melafazkan kalimah kufur supaya mereka dibebaskan. Boleh lafaz kalimah kufur kerana diazab, diseksa dan disusahkan. Macam Bilal bin Rabah. Tapi Bilal kata ahad. Tapi ketika Dajjal muncul kata tak boleh. Dajjal kata marilah ambil roti canai ni. Cuma kamu kena mengaku aku Tuhan je. Okeylah. Ambil roti canai, Dajjal Tuhan. Tak boleh. Siapa kata begitu dah jadi kafir, maka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Ada seorang lelaki yang tidak begitu kuat keimanannya pada Allah Ta'ala. Dajjal datang. Wahai lelaki, aku Tuhan, akui aku ni Tuhan. Kamu kena bersyahadah bahawa aku ni Tuhan. Lelaki itu Islam lah, tapi orang fasik, orang yang tak belajar sangat, kurang ibadat. Tapi dia kata apa? Tak, kamu bukan Tuhan. Dajjal kata macam ni lah. Mak ayah kamu dah meninggal kan? Dah. Tunjuk kubur dia pada aku. Bawa Dajjal, tunjuk ni kubur mak aku, ni kubur ayah aku. Kalau aku boleh hidupkan mak dan ayah kamu, adakah kamu akan mengaku aku Tuhan? Kata try ya. Dia sebut nama mak dan ayah tu, keluarlah daripada kubur. Maka daripada kubur keluarlah dua jasad. Dan dia kenal itu mak dan ayahnya. Lalu lelaki itu terus beriman kepada Dajjal. Ini akidah akhir zaman. Kita lah macam tu gagal. Orang mengaji sifat 20 itu bukan syurutu uluhiyah, bukan syarat menjadi Tuhan, bukan kriteria ketuhanan, tak. Sebab yang boleh hidupkan orang mati dah ada dahulu, tapi dia Nabi, bukan dia bukan Allah, bukan Tuhan. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi SAW menghidupkan benda taklah hidup. Pokok boleh datang berjalan kepada Nabi. Tubuh kayu boleh menangis kerana kecintaan dan kerinduannya pada Nabi. Nabi SAW. Dajjal boleh hidupkan orang mati. Masa tu orang dah anggap Tuhan. Pasal apa? Akidah tak kukuh. So macam mana nak kukuhkan akidah kita pada masa sekarang? Kukuhkan akidah dengan belajar sifat 20. Pegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu sahaja saya rasa nak sampaikan pada hari ini. Ada soalan? Tak ada? Makanan pun dah siap tu. Saya tunggu dia siap susun je baru nak habis. Alhamdulillah dah siap susun tu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.